أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita semua masih lagi diberi keizinan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada di dalam rumahnya, di dalam masjid ini. Alhamdulillah, yang tidak lain dan tidak bukan, kita datang ke sini semata-mata untuk mengenal dan mempelajari sebahagian daripada ilmu-ilmu yang diberikan, dianugerahkan dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Untuk apa? Untuk memahamkan kita kepada agama kita yang kita sayang, yang kita cinta, yang kita kasih, iaitu agama Islam. Dan di sana juga kita sentiasa berjuang, kita sentiasa memperteguhkan agama ini agar ianya tidak hilang, agar ianya tidak lapuk, agar ianya tidak rosak dan musnah apabila apa yang kita nak sebutkan sebagai peristiwa-peristiwa yang akan membawa kepada kemusnahan dan kehancuran agama secara total di akhir zaman. Dan insya Allah malam ini pertemuan kita buat kali yang ketiga, walaupun sebenarnya sudah ada yang ketiga dirancang sebelum ini dan tergendala, dan sesungguhnya kita merancang dan Allah lah sebaik-baik perancang. Dan alhamdulillah, untuk versi 3.0 malam ni kita akan membicarakan tentang 5 prinsip yang akan dilakukan oleh Dajjal laknatullahu alaih. 5 prinsip yang akan dilakukan oleh Dajjal. Dan saya mengira untuk menghabiskan kelima-lima prinsip tersebut, mungkin kita memerlukan versi 4.0 atau lebih jauh 5.0. Dan kita cuba sedaya upaya insya-Allah untuk memenuhi keinginan hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat setakat yang mampu saya sampaikan kepada antum semua pada malam ini. Sebagai muqaddimah kita berjalan dan bergerak, suka saya nak memalitkan kita kepada suatu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya anai-anai. Anai-anai ni, kalau perkiraan dan penisbahan dengan badan kita yang namanya manusia, binatang itu cukup kecil bagi kita. Binatang itu cukup kerdil dan kenit bagi kita.
Tetapi apabila ianya bersatu, apabila ianya ramai, mereka mampu membina binaan yang hari ini kita namakan sebagai busut. Walaupun dia kecil, tapi dengan jumlah tenaga kerja yang ramai, dia mampu membina busut. Dan dalam busut tersebut kita anggap sebagai busut yang kukuh, busut yang tegap, busut yang hebat, yang di dalamnya kalau kita perhatikan mengikut perkiraan saintifik, ada lorong-lorong yang hebat, ada jalan-jalan yang strategik, cukup banyak tingkat-tingkatnya, dihiasi dengan bilik-bilik dan ruang yang tertentu, adanya lorong udara, adanya lorong angin, adanya jalan keluar, adanya pintu keselamatan dan sebagainya. Seolah-olah dia dibina oleh manusia-manusia yang hebat, terlatih dan pakar dalam bidang pembinaan. Tetapi itulah binatang yang bernama anai-anai, dan kita kena semua menerima hakikat bahawa binatang ini dijadikan dan diciptakan oleh Allah tanpa penglihatan. Sebenarnya anai-anai itu bersifat buta. Dalam keadaan buta itulah anugerah Allah kepada dia mampu membina binaan dan bangunan yang terdapat di dalam busut. Tetapi perkaitan ataupun connection yang saya nak bawa pada malam ini, walaupun pada asalnya sebelum terbinanya busut kita nampak dia kecil, kita nampak dia kenit, kita nampak dia kerdil, tapi bila dah dia membina kesatuan, dia akan membesar dan terus membesar dan terus membesar. Jadi konsep yang nak membawa kepada kemusnahan busut ni bukan perkara yang mudah. Kadang-kadang kita ambil ayak, kita cucur atas busut dia, tak turun-turun. Kita ambil api, kita cucur, kadang-kadang tak keluar-keluar. Dan kadang-kadang nak tolak dengan kudrat tangan kita, dia tak terbalik. Memerlukan alat-alat yang lain yang kita namakan mungkin cangkul, yang kita namakan mungkin sikul, yang kita namakan alat-alat yang lain nak menghancurkan dan merobohkan busuk dia. Dia dah jadi payah, dia dah jadi sukar. Antara yang saya nak kaitkan pada malam ini ialah prinsip pertama yang akan dilakukan oleh Dajjal, iaitu toleransi syirik yang akan membunuh Al-Barra. Toleransi syirik yang akan membunuh Al-Barra. Apa maksud Al-Barra? Al-Barra ialah pengecualian. Al-Barra ialah berlepas tangan. Tetapi apa makna sebenar dalam konteks ini kita akan huraikan sekejap nanti. Toleransi syirik. Bagaimana dia nak membina toleransi syirik di antara semua manusia yang ada di atas muka bumi ini? Umum kita mengetahui sebagai manusia, kita memerlukan Tuhan, kita mengharapkan Tuhan, kita membutuhkan Tuhan. Begitu juga dengan makhluk Allah yang lain. Walaupun pada hakikatnya mereka itu ingkar pada Allah, mereka itu melawan dan menentang Allah, kebergantungan mereka, harapan mereka juga tidak ada pada tempat yang lain. Kebergantungan mereka tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umum berpijak daripada sini, bila kita mengharapkan Allah, inilah yang dialami oleh semua manusia, iaitu kita seharusnya lebih jauh wajib beragama. Dan hari ini kita dapat lihat bukan sahaja agama yang dianuti oleh umat Islam yang namanya Islam sahaja yang wujud di atas muka bumi ini. Bahkan pelbagai lagi spesies nama-nama agama yang lain satu hari demi satu hari mula tumbuh. Bahkan kadang-kadang kita tidak pernah mendengar adanya akidah, adanya kepercayaan, adanya agama baru yang bakal wujud dan muncul. Tentu hari ini mungkin ada yang tidak pernah mendengar agama baru yang cuba ditonjolkan oleh Dajjal yang namanya Scientology. Mungkin juga kita tak pernah mendengar nama agama baru yang dinamakan sebagai Chow Dai.
Mungkin juga kita tak pernah mendengar agama baru yang bernama Trust Lucifer dan seangkatan dengannya. Apapun pengetahuan kita, sama ada kita sedar atau tak sedar, sama ada kita tahu atau tak tahu, agama-agama ini sememangnya sudah wujud dan muncul dalam lingkungan persekitaran kita. Memandangkan tabiat manusia ini memerlukan kepada pencipta, dan untuk berhubung dengan pencipta inilah kita memerlukan acuan dan laluan, iaitu agama. Bagaimana toleransi syirik ini boleh berlaku sebagai contoh? Hari ini kita lihat adanya satu penyakit yang sudah lama menghinggapi manusia yang namanya sifilis. Pernah dengar tak penyakit sifilis? Penyakit sifilis ini selalu dikaitkan dengan amalan-amalan, perilaku-perilaku dan perbuatan-perbuatan yang bercanggah dari sudut hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan perempuan mungkin, antara perempuan dengan perempuan mungkin, antara lelaki sesama lelaki mungkin. Akibat daripada perhubungan yang luar tabi'i, perhubungan yang di luar batasan agama ini menyebabkan terjadinya penyakit sifilis. Bila sifilis ni dah mula menghinggapi badan manusia, lama kelamaan akibat daripada penyakit ini mula akan menyebabkan imunisasi, iaitu sistem pertahanan tubuh ataupun badan manusia ini mula rapuh, mula berkurangan, mula tidak berfungsi. Yang mungkin lebih jauh, akibat penyakit ini boleh membawa manusia kepada kematian. Akibat sifilis, sistem pertahanan kita terhakis, sistem pertahanan tubuh kita mula tidak berfungsi dan berkuasa lagi, yang boleh membawa kepada kemusnahan nyawa yang namanya kematian. Tetapi dalam konteks hubungan, apa yang dikatakan sebagai toleransi syirik ialah dia tidak membunuh jasad anda, tetapi dia boleh membunuh dan menghakis akidah anda. Dan akibat yang terlampau jauh yang mungkin boleh membawa kepada anda meninggalkan agama yang sedang anda pegang dan anut sekarang. Bahasa yang mudah, dia mungkin boleh memurtadkan anda secara halus atas nama pelabelan Islam. Bagaimana ini berfungsi kalau penyakit tadi nama dia sifilis? Hari ini toleransi syirik pun membentuk perkataan yang sama, sifilis, iaitu 3 rangkaian ideologi dan fahaman baru yang cuba menghakis inti dan akidah agama anda: sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Ingat betul-betul 3 ini: sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Inilah toleransi syirik yang saya nak maksudkan, yang boleh membawa kerosakan kepada kita punya al-barra'. Baik, kita ambil perkiraan secara sederhana. Semua orang pernah mendengar ketiga-tiga kalimah ataupun perkataan tadi. Malam ini apa yang anda faham tentang sekularisme? Kita dah saban hari, saban waktu, saban minit menyebut kalimah dan perkataan sekular. Tetapi pemahaman yang sebenar tentang apa benda yang kita sebut, apa benda yang kita ucap, apa benda yang kita ungkap, adakah kita memahami dengan sebenar-benar pemahaman? Sekular secara sederhana adalah satu ideologi yang dicipta untuk memisahkan, untuk menceraikan di antara hubungan dunia anda dengan hubungan agama anda. Hidup kita hari ini cuba dipisahkan dengan agama kita, hidup hari ini cuba diceraikan dengan agama kita. Mana mungkin ini berlaku, sedangkan pada awal tadi kita sebut sifat dan tabiat manusia perlu pada agama. Dan hari ini bagaimana penceraian ini boleh berlaku? Agama hanya digunakan semata-mata sebagai tujuan.
untuk kita individu ataupun orang lain berhubung dengan Tuhannya semata-mata. Dari sudut ibadah mungkin, dari sudut amalan-amalan mungkin, dari sudut ritual-ritual keagamaan mungkin. Itu sajalah keterlibatan agama dalam konsep sekular. Dengan bahasa yang mudah, sekular hari ini dia tidak larang untuk anda bersyahadah. Dia tidak larang untuk anda menunaikan salat 5 waktu. Dia tak larang anda untuk datang ke masjid. Dia tak larang anda untuk belajar apa jua jenis ilmu agama. Dia tak larang anda untuk buka dan baca kitab. Dia tak larang anda berpuasa. Dia tak larang anda nak pi haji. Dia tak larang anda nak bayar zakat. Bagi dia ini adalah hak tertentu dari sudut amalan dan ritual keagamaan dalam agama-agama tertentu. Dia tak kacau. Tetapi yang jadi pemisahan bila? Yang jadi pemisahan dengan agama bila dia melibatkan kelompok yang ramai. Dari sudut sosial, dari sudut kemajmukan, dari sudut kemasyarakatan, yang diterima pakai ialah kesepakatan sosial, atau kita namakan the social contract. Agama dipisahkan di sini, agama diceraikan di sini, agama terhakis di sini. Akibatnya hari ini bagi kita sudah cukup senang dan selesa kalau kita dapat menunaikan solat 5 waktu. Alhamdulillah, hari-hari aku dapat tunai solat 5 waktu. Adakah kita rasa dah cukup selesa bila tiba bulan Ramadan? Alhamdulillah, aku boleh puasa tanpa halangan 30 hari sebulan dalam bulan Ramadan. Adakah kita rasa selesa bila harta kita ada yang berlebihan? Alhamdulillah, aku mewajibkan dan menafkahkan sebahagian harta yang lebih itu pada saluran zakat-zakat tertentu. Adakah kita rasa dah cukup selesa bila kita berkemampuan untuk menunaikan haji di Mekah? Alhamdulillah, saya dah 3 kali haji. Alhamdulillah, saya dah 3 kali umrah. Alhamdulillah, saya dah berbelah-belah kali ziarah. Cukup selesakah dengan amalan-amalan tersebut? Sedangkan dalam agama kita mencakupi sebahagian besar luar daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan tadi. Ambil saja umum lingkungan dan konsep agama kita. Adanya bab taharah dan ibadah. Ini mungkin kita dah selesa dan selesai bagi kita. Bagaimana dengan konsep muamalah? Bagaimana dengan konsep munakahat? Bagaimana dengan konsep jinayah? Bagaimana dengan konsep hukuman? Bagaimana dengan konsep perundangan? Bagaimana dengan konsep jihadnya? Adakah kita juga berada dalam fasa yang selesa tentang perkara-perkara selain daripada taharah dan ibadah tadi? Hakikatnya benda-benda tersebut sudah diasingkan pada kita sejak awal-awal sekularisme ini bertapak. Dari sudut muamalah, kadang-kadang dimasukkan unsur-unsur riba, unsur-unsur perniagaan yang haram, unsur-unsur penipuan, unsur-unsur perniagaan yang gharar, dan kita bermuamalat, kita berasimilasi di dalam suasana pengurusan dan perniagaan ini. Dalam keadaan kita sedar atau tidak, kita sebenarnya sudah menafikan sebahagian besar sistem muamalat Islam yang sepatutnya kita laksanakan. Bagaimana dengan sistem munakahat? Memang hari ini kita berkahwin dan kita ada hak untuk menentukan siapakah calon isteri kita. Kita berhak memilih, kita berhak menentukan. Dari sudut kerja, ikut suka kita nak kerja apa, ikut suka kita jabatan mana, ikut suka kita prioriti mana. Itu adalah hak kita. Tetapi bagaimana konsep Islam ini berjalan atau tidak semasa kita menjalankan urusan kita dari sudut sosial dan masyarakat? Lebih jauh, bagaimana dengan perundangan? Bagaimana dengan hukum hakam?
Adakah Islam yang digazet oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya? Adakah Islam yang digazet melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan pada hari ini? Tidak. Kalau tidak, kenapa anda berasa cukup selesa dengan sebahagian kecil daripada anda yang telah buat dan lakukan tadi? Hakikatnya Islam masih belum syumul. Islam masih belum menyeluruh. Dan inilah yang dikehendaki oleh mereka, agar kita hanya terlibat dengan urusan fardiah, amalan-amalan keagamaan, dengan ritual-ritual keagamaan masing-masing. Bab umum dengan orang lain, pisahkan anda daripada agama anda. Dan sosial kontrak ini ditentukan atas kesepakatan ramai. Kalau ramai bersetuju kita nak buat lagu ni, kita kena terima walaupun hakikatnya bercanggah dengan apa yang Allah kata. Kalau ramai yang menyokong benda ni, kita kena terima walaupun hakikatnya dia bercanggah dengan sunnah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dah sedar hakikat ini, maka akibat sosial kontrak ini tidak termasuk dalam ruang lingkup keagamaan, maka akan lahirlah apa yang dinamakan sebagai hak-hak kebebasan atau hak-hak bersuara. Semua kita bebas, semua kita ada hak untuk bersuara. Bila saja bebas, bila ada hak bersuara, apakah kelemahan-kelemahan dan kekurangan sistem ini? Contoh hak kebebasan. Kalau hari ini kita orang Islam, difardukan pada kita, diwajibkan kepada kita salat 5 waktu. Bahkan kalau kita mengetahui dengan jelas, dengan benar dan yakin, mungkin adik-beradik kita hak paling dekat, mungkin jiran sebelah rumah kita, mungkin kawan satu pejabat dan satu jabatan dengan kita, kita yakin, tahu, percaya dan jelas dia ni jenis tak solat 5 waktu. Dan kita cuba menegur dia, kita cuba nasihat dia agar kembali pada ajaran agama yang sebenar. Semayanglah kawan, solatlah sahabat. Tapi atas adanya hak kebebasan tadi, siapa hang nak tegur aku? Aku kerja ni hang tanggung ke? Ayat-ayat standard lah tak? Apa urusan hang dengan aku? Kita adik-beradik ke? Kita sepupu ke? Kita saudara ke? Hang nak sembang pasal aku ni? Aku nak semayang ke? Aku tak mau semayang ke? Ikut akulah. Aku nak puasa ke? Aku tak mau puasa ke? Ikut akulah. Kita kan bebas. Aku nak pi haji ke? Aku tak mau pi haji ke? Walau banyak duit pun ikut akulah. Ada duit aku tak mau pi haji, aku nak pi melancong sana melancong sini pun ikut akulah, duit aku. Pernah dengar tak dialog-dialog biasa ini? Ini adalah dialog yang sering kedengaran. Tetapi hakikatnya benda ini nyata dan jelas berlaku. Dan kadang-kadang kalau kita nak mengambil sikap yang lebih keras kerana merasakan pentingnya benda ni pada agama dan pentingnya nak jaga akidah adik-beradik, jiran dan saudara tadi, mungkin kita melakukan suatu tindakan yang kita kata sedikit ekstrim. Tolonglah semayang, tolonglah solat, tolonglah tu, tolonglah ni. Hang jangan lebih-lebih lah depan rumah aku, kan aku telefon polis. Aku boleh samang hang, polis boleh mai tangkap hang, kita pun unduk. Boleh berlaku tak benda lagu ni atas kebebasan? Boleh. Itu hak individu, tak ada siapa boleh kacau. Walaupun atas nama agama kita nak membetulkan keadaan, kita boleh disaman, kita boleh disabitkan, kita boleh dicas melakukan kesalahan kerana mengganggu privasi dan prioriti orang lain, walaupun atas dasar nak menasihatkan dakwah, seru dia pada agama kita sendiri. Atas dasar itulah kita lihat kadang-kadang agamawan-agamawan kita, maaf sebut, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, kadang-kadang lebih senang dan selesa
duk bertarung, duk bergaduh, duk berwrestling tentang perkara-perkara khilaf tak berkesudahan. Masing-masing cuba menguatkan hujah masing-masing, masing-masing cuba memenangkan dalil masing-masing, masing-masing cuba menegakkan bukti masing-masing. Sedangkan ada sebahagian daripada benda yang diperselisihkan, benda yang dikhilafkan ini sudah diselesaikan berkurun-kurunnya oleh ulama-ulama dulu. Seolah-olah masing-masing nak buka pekong di dada. Aku lebih benar, kamu salah. Aku lebih betul, kamu tak betul. Aku lebih Islam, kamu tak Islami. Sedangkan yang di luar tadi yang dimaksudkan kadang-kadang terabai. Kita asyik memperselisihkan tentang hal-hal yang berkaitan solat, tapi kita mengabaikan orang yang langsung tak semayang. Kita asyik memperselisihkan kadar-kadar zakat yang patut dikenakan ini. Kadang-kadang kita mengabaikan terus orang yang lari dan cuai daripada bayar zakat. Kadang-kadang kita memperselisihkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal puasa. Kita langsung mengabaikan dan tak ambil tahu di luar sana orang yang tanpa segan silu buka puasa tak puasa depan mata kita. Mana yang perlu didahulukan antara perkara khilaf tersebut dengan hal-hal seperti tadi? Bahkan kadang-kadang tindakan, reaction tak ada. Dia tak mau semayang, ikut dia lah. Dia tak mau puasa, ikut dia lah. Dia tak mau bayar zakat, ikut dia lah. Ikut dia. Akhirnya golongan-golongan ini wujud. Golongan-golongan ini terbentuk. Golongan-golongan ini membesar dalam masyarakat seperti busut anai-anai tadi tanpa kita sedar. Orang tu tak semayang, tak ada orang marah pun. Orang tu tak semayang, ulama tak tegur pun. Orang tu tak semayang, ustaz tak kata apa pun. Aku pun nak jugalah. Akibatnya makin bertambah orang tak semayang, makin bertambah orang tak puasa, makin tak takut orang tak mau bayar zakat. Kumpulan ini terbentuk dalam diam tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita tengok ada orang tu 5 waktu dia tak semayang, tapi 1 waktu ni dia boleh pergi masjid. Solat apa? Solat Jumaat. 5 waktu dia tak semayang, tapi semayang Jumaat tak boleh. 3 kali aku tak fi, Allah cap munafik. 3 kali tak pi, Allah cap munafik. Hari-hari tinggal tak apa pula. Ni orang panggil Islam mingguan. Islam mingguan. Pasal apa? Dia ada hari Minggu saja, hari Jumaat. Dia ada lagi dia panggil Islam musiman. Islam ikut musim. Musim ada ceramah perdana, adalah dia di masjid. Musim orang sembelih ayam, buat gulai, adalah dia di masjid. Musim orang perebah lembu 2-3 ekor, masak-masak, adalah dia di masjid. Tapi hari-hari biasa tak ada. Ni muslim musiman, ikut musim. Hak lebih jauh sadis, Islam kapal selam tak? Islam kapal selam ni bila dia masuk dalam air, tenggelam dalam laut, setahun 2 kali saja dia timbul. Semayang hari raya puasa, semayang hari raya haji. Hak lain tak nampak pun. Ni dipanggil apa? Islam kapal selam. Baik. Sekarang lihat. Dalam agama ditegaskan secara jelas antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia, iaitu konteks hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Berpisah tiada, bercerai tiada. Tak boleh dirosakkan kedua-dua hubungan ini. Mana mungkin kalau ini digezet oleh Allah yang menjamin keamanan, menjamin kesejahteraan, menjamin kemakmuran bagi kita. Kalau kita cuba pisah, kita cuba perelai, maka kita akan menuju kepada kerosakan dan kehancuran.
Jelas? Okey, itu secara sederhana tentang sekularisme. Bagaimana dengan pluralisme? Bagaimana dengan pluralisme? Apa maksud plural? Apa maksud plural? Plural ni banyak ke sikit? Banyak. Tapi bila sebut pluralisme, kita menganggap semua agama yang ada di atas dunia ini umumnya, dan kalau konteks negara kita Malaysia, kena menganggap semua agama yang ada di Malaysia ini khususnya menerusi ideologi pluralisme. Semua agama ini bersifat sama. Semua agama sama saja. Tak ada lebih agama tu berbanding agama ni. Tak ada lebih agama ni berbanding agama tu. Dan kebenaran setiap agama itu bersifat relatif. Kebenaran agama itu bersifat relatif. Kefahaman dia ikut kefahaman penganut dia. Kebenaran dia ikut kefahaman pemeluk dia. Orang lain tak boleh kacau yang ni. Dan menerusi pluralisme juga, kita kena menganggap bahawa orang-orang yang baik, orang-orang yang dianggap soleh dalam agama masing-masing juga akan masuk syurga bersama dengan ahli-ahli agama lain yang baik dan soleh. Dengan nisbah kata yang mudah, kalau kita hari ini berperanan sebagai seorang Islam yang baik dan soleh, kita masuk syurga. Tiba-tiba jiran kita yang Hindu ikut agama dia tu baik dan soleh pada penilaian, duduk dalam syurga sebelah kita juga. Agama Buddha pun hak mungkin kerja sekali dengan kita, ikut pemahaman agama dia, dia ni baik dan soleh, duduk dalam syurga sekali dengan kita juga. Anda rasa begitu atau kekeliruan mula ditimbulkan? Bagaimana kita boleh nak mengatakan semua agama ni sama? Sedangkan hakikat agama ini datang daripada Tuhan. Hakikat agama ini datang daripada Pencipta. Hakikat agama ini datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila datang daripada Allah, logik atau tidak agama ini mesti berbilang. Bila datang daripada saluran yang satu, Pencipta yang satu, Tuhan yang satu, Allah yang satu, mesti banyakkah agama yang berada atas muka bumi ini? Ini adalah sesuatu yang dangkal pada pemikiran untuk kita fikirkan, tak rasional, tak logik untuk akal kita fikir. Satu Tuhan untuk menerima pelbagai spesies agama yang ada, pelbagai spesies agama yang wujud. Dan hari ini juga, di sana, walaupun ada penganut-penganut dan pemeluk mereka yang melaung-laungkan ideologi pluralisme atas nama agama, semua agama sama, semua agama sama, semua agama sama. Satu benda saja yang kita minta mereka buat, kalau semua agama sama, boleh tak kamu berpindah atas permintaan kami, bertukar satu agama ke agama yang lain dalam masa seminggu ke seminggu ke seminggu? Mungkin hari ini kamu memperjuangkan ideologi pluralisme agama sama dan kamu beragama Buddha. Minggu depan minta tolong jadi Hindu. Minggu depan minta tolong jadi Yahudi. Minggu depan minta tolong jadi Kristian. Minggu depan minta tolong jadi Islam. Atas dasar apa? Dah semua sama, pelik apanya? Hak tu pun sama, hak ni sama, semua Allah terima. Tapi hak duk laung-laung tu berani tak nak buat? Kalau dia Buddha sekarang, berani tak dia pindah pada Islam kalau kita minta? Kalau ideologi sama agama ini dilaungkan oleh orang Hindu beranggapan sama, berani tak tukar masuk Islam sekarang? Berani atau tidak? Tak berani. Laung saja. Untuk apa? Biar berlaku toleransi syirik tadi. Dan sememangnya Maha Esa Allah, Tunggal Allah, Satu Allah tidak akan berpadu dengan mana-mana bentuk kekufuran dan syirik atas dunia ini.
Contoh, kalau kita nak kata semua agama ni sama, baik, kita tak mau bincang lagi dari sudut konsep ketuhanan yang sebenar dalam semua agama. Ambil saja turn yang kedua, pasal ritual dan ibadat masing-masing. Hari ini dalam agama masing-masing adanya ritual, adanya ibadat yang kita ni cara nak mengabdi, cara nak menyembah, cara nak berhubung kita dengan Tuhan kita, pencipta kita yang namanya Allah. Ikut dia lah, dalam agama lain dia nak letak nama apa bagi pencipta dia. Ikut dia lah, dalam ideologi lain dia nak letak nama apa bagi Tuhan dia. Itu bukan perkiraan. Cuba kita bayangkan cara kita nak berhubung dan muasalah dengan Tuhan kita Allah sekarang melalui ibadat yang paling basic dan asas, iaitu salat. Hari-hari kita semayang dimulakan dengan niat angkat takbir Allahu Akbar, dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan iktidalnya, dengan tasyahudnya awal dan akhir, dengan bacaan-bacaan dan wirid tertentu, sampailah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tiba-tiba ritual keagamaan lain, cara dia nak berhubung dengan Allah, cuma perlu masuk dalam gereja, duduk atas kursi, buka buku kecil, baca-baca buku tu, buat lambang 3 lagu ni, lebih jauh ambil holy water, lebih jauh cucuk-cucuk lilin. Sudah berbeza bukan? Dah 2, berbeza dah. Mungkin ada yang nama agama lain pi kuil dia, kalung bunga tu, bunyikan loceng, ambil air suci dia, letak atas kepala ke, ataupun minum sikit ke, ataupun puja, sembahan, puji-pujian pada patung-patung dan Tuhan mereka, walaupun dalam bentuk metafora. 3 dah lain. Bagaimana pula dari sudut satu agama tu, yang kena cuma duduk bersela, buat meditasi mungkin, bertafakur mungkin, pegang tasbih mungkin. 4 dah berbeza. Ada agama tu kena masuk, buat lagu tu. Agama ni kena masuk, buat lagu ni. Agama ni sekadar pasang colok, buat pergerakan tangan begini, bakat kertas tertentu, bakat azimat tertentu. Dalam konteks ini saja sudah ada perbezaan, bahkan nak cari kesamaan antara hak banyak tu tak jumpa. Bolehkah akal kita yang jernih, akal kita yang rasional inti untuk mengatakan bahawa Allah, Tuhan, Lord, God menerima semua bentuk ibadat ini tanpa segan dan silu? Orang Islam nak semayang, nak sembah aku, cara solat aku terima juga. Kamu nak mari duduk atas kursi, baca buku kecil, buat lagu ni, bolehlah, aku terima jugalah. Kamu duduk pegang tasbih, metafora, ataupun meditasi, ataupun yoga, bolehlah. Kamu jenis sembah patung, bunyikan loceng, 79-80, luluhlah, bolehlah. Tu pun boleh, ni pun boleh, ni pun boleh. Logik ke tak logik? Akal jernih. Satu Tuhan tu nak terima semua bentuk ibadat tadi, tak logik. Walaupun hakikat di luar sana mendakwa semua ni cari Tuhan. Semua agama cari kasih sayang Tuhan. Semua agama cari keharmonian Tuhan. Tapi kenapa mesti berbeza dari sudut cara kita mengabdi, menyembah dia? Kalau kita tengokkan lajur utama, apa yang namanya utusan Allah, yang dulu nama Nabi, yang dulu nama Rasul, bermula Adam sampai berakhir junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk ibadat tak terkeluar, bentuk ibadat tak pernah tergelincir. Kalau dulu Nabi Adam juga diperintahkan untuk salat, Nabi Ibrahim pun salat, Nabi-Nabi lain pun salat, Nabi Isa pun salat, Nabi Muhammad pun salat. Dia jadi peningnya bila Nabi Adam lagu lain, mari Nabi Ibrahim kena lagu lain, mari Nabi Yusuf kena lagu lain, mari Nabi Isa kena lagu lain, mari Nabi Muhammad kena lagu lain. Baru kita terfikir, biar betul ini. Tapi sama, solat. Cuma mungkin perbezaan yang ketara yang paling besar 2 benda hari ini, walaupun atas nama solat.
Yang berbeza ialah waktu solat dan bilangan rakaat dalam solat, tu je yang mungkin berbeza. Tapi solat tetap ditunaikan. Tapi hakikatnya, walaupun hari ini yang dikategorikan sebagai agama samawi, Yahudi dan Nasrani, adakah amalan solat ini masih lekat dengan mereka? Hak mengaku dulu Yahudi kami pengikut Musa, hak mengaku dahulu Nasrani atau Kristian kami pengikut Isa, yang mana Nabi ini diwahyukan dengan perintah solat. Solat ni lekat tak dengan mereka? Lekat atau tidak? Kenapa kalau Nabi Isa diperintahkan solat hari ni duduk atas kursi baca buku kecil buat lagu ni? Nabi Isa ajak kah? Yesus ajak kah? Maksudnya agama ni sudah dirosakkan. Agama ini sudah dimusnahkan. Inilah bila berlaku toleransi syirik, dia akan menghancurkan al-bara. Kalau kita nak pergi lebih jauh, secara mudah saja, konsep sebenar ketuhanan. Mungkin kita kata, kita semua nak cari Tuhan, mana-mana agama. Dan ada tu orang yang jumpa saya, ustaz saya tak perlu tukar agama semata-mata nak cari Tuhan. Bila kita semua nak cari Tuhan, tak perlu saya masuk Islam baru boleh cari Tuhan. Saya duduk dalam agama saya sekarang ni pun saya boleh cari Tuhan. Okey, kita boleh terima, carilah. Tapi pemahaman sebenar tentang Tuhan yang kamu cari dan pemahaman sebenar tentang Tuhan yang kami cari sama ke tak? Ayat sama, nak cari Tuhan, tapi pemahaman tentang Tuhan, kamu faham Tuhan lagu mana, kami faham Tuhan lagu mana, sama atau tidak? Tak sama. Bila tak sama, kita nak cari kebenaran dalam semua agama. Dan inilah yang disarankan. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Cari titik persamaan di antara kamu dengan kami. Apa yang ada kesamaan antara kamu dengan kami? Kalau hari ini kita nak cari kebenaran agama, jangan sesekali tengok pada perlakuan pemeluk dia. Nak cari kebenaran agama, jangan sesekali tengok pada kelakuan penganut-penganut dia. Sebab kadang-kadang PL perangai, perbuatan, tingkah laku, perilaku penganut hari ini dah lakukan benda yang agama tak ajak pun. Tapi sebab dia tu orang Islam, agama lain nampak benda tu datang dari agama. Hari ni macam-macam maksiat orang Islam dah buat, macam-macam perangai tak baik orang Islam buat, macam-macam perangai huduh orang Islam buat. Tapi kalau orang agama lain tengok, dia akan menganggap benda tu datang dari agama. Agama yang ajak, walhal tidak langsung. Jadi nak cari kebenaran agama, jangan sesekali tengok penganut dia dan pemeluk dia. Tapi tengoklah pada inti ajaran agama dia dan kitab suci dia kata apa. Maksudnya, kalau hari ini inti agama kita Islam, bila buka Quran, Allah perintahkan solat, di luar sana tengok orang Islam tak semayang, kita kena faham bahawa hak ni agama tak ajak. Hak betulnya Islam suruh umat dia semayang. Kalaulah dalam Quran sebut jangan minum arak, kita tengok di luar sana agama lain tengok orang Islam minum arak, jangan katakan tu ajaran agama Islam. Ni hak Islam sungguh-sungguh. Jadi kebenaran ada pada inti agama, akidah agama dan kitab masing-masing. Baik, sekarang sebagai contoh, bila kita nak bermain dengan konsep sebenar ketuhanan, dalam Al-Quran jelas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Jelas ayat pertama. Satu, tunggal, esa. Bermaksud tidak ada Tuhan lain yang ada, yang wujud selain dia.
Tidak ada pencipta lain yang ada dan wujud selain dia. Satu saja. Yang kedua, Allahus Samad. Kepadanya lah tempat bergantung harap segala makhluk. Sifat Tuhan ni semua makhluk selain dia, orang kena harap dekat dia. Orang kena bergantung dekat dia. Semua makhluk perlukan dia. Tak kira makhluk hak paling besar, tak kira makhluk hak paling kecil, tak kira makhluk hak nampak pada mata kasar kita, tak kira makhluk yang mata kita tak nampak, semuanya bergantung, berharapan pada dia. Itu sifat Tuhan. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Dia tidak beranak untuk melahirkan anak-anak dia. Jawatan Allah, jawatan Tuhan ini bukan warisan. Kalau aku mati besok, anak nombor 2 tu jadi Tuhan. Lagu tu ke? Kalau aku mati besok, aku berwasiat anak sulung mesti ambil jawatan aku. Lagu tu ke? Tidak. Tak ada sistem keturunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga wujud azali. Tak ada orang tua. Tak ada kata Allah ni ada mak, Allah ni ada pak yang melahirkan dia. Dia ada wujud sejak azali. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun makhluk yang sama, yang setara, yang sekufu dengan dia. Maksudnya kalau ada makhluk lain yang sama kehebatan macam dia, tu bukan Tuhan tu. Kalau ada makhluk lain yang boleh menandingi dia, tu bukan Tuhan tu. Jelas Dalam akidah kita orang Islam, satu, semua orang bergantung harap, tak beranak, tak diperanakkan, tak ada satu pun hak sama dengan dia. Itulah Tuhan. Hari ini yang jadi berbeza pasal apa? Sebab macam-macam konsep kefahaman yang sebenar tentang Tuhan. Tapi bagaimana sebenar pandangan ini dalam kitab suci masing-masing? Di Malaysia yang terbesar kedua agama Kristian. Dan kita tahu, orang-orang Kristian hari ini beriman berpandukan kepada 4 Injil. Injil Mark, Injil John, Injil Matthew dan Injil Luke. Dalam Injil Mark pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hukum yang terutama adalah, dengarlah wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhan kita dan dia bersifat Maha Esa. Jelas. Buka Injil Mark pasal 12 ayat 29. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hukum yang terutama adalah, dengarlah wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhan kita dan dia bersifat Maha Esa. Bukan satu ayat ni, banyak lagi bertaburan dalam Bible yang lain. Tetapi kenapa ayat ni diabaikan, dinafikan dan dikesampingkan oleh penganut dia sendiri? Jelas Allah itu Esa, jelas Allah itu Tunggal. Kenapa perlu datang konsep Trinity digabung dengan Ruhul Kudus dan Isa itu dinisbahkan sebagai anak Tuhan? Bukankah ini ekstremis? Bukankah ini pelampauan yang telah dilakukan oleh ulama-ulama mereka terhadap agama suci ini? Tapi hakikatnya kitab mengatakan demikian. Allah, Tuhan yang bersifat Tunggal, Maha Esa. Sama. Hak dia nak karut tu cerita dia. Agama apa lagi hak ada? Agama Hindu sebagai contoh. Agama Hindu mereka beriman, berakidah, berkeyakinan dengan 2 jenis kitab. Satu dipanggil Sruti, satu dipanggil Smurti. Sruti yang pertama ialah kitab yang mereka yakin dan percaya yang ini diwahyukan oleh Tuhan, oleh pencipta kepada para rishi, kepada para utusan. Kalau nisbah agama Islam, yang diarti nama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kita tak kenal pun siapa dia punya rishi, cuma hak kita kenal Rishi Kapoor saja.
Dia ada 3 jenis kitab dalam komponen Sruti, hak diyakini diwahyukan. Yang pertama, Weda. Kita belajar sejarah tingkatan 5 dulu. Kitab Weda ada 4 jenis: Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, Atharva Weda. Yang kedua, kitab Upanishad. Pertama disebut Chandogya Upanishad. Yang kedua Swita Sutara Upanishad. Yang ketiga Bandana Rayaka Upanishad. Yang ketiga Gita, Sri Bhagavad Gita. Inilah kitab yang tergolong dalam golongan Sruti yang diyakini dan dipercayai diwahyukan oleh Tuhan kepada para rishi. Nak cari mana dalil, bukti dan hujah? Buka kitab Upanishad. Dalam Chandogya Upanishad, fasal yang ke-6 bahagian 2 ayat 1, apa yang dia sebut? Akam avidetuim. Ingat kitab Weda ni bila hari ni sinonim dengan orang India. Kitab Weda ni tulis bahasa Tamil ke bahasa Sanskrit? Sanskrit. Kadang-kadang orang Hindu sendiri pun tak erti nak baca kitab dia. Kena belajar bahasa Sanskrit baru boleh baca. Sama macam kita. Orang Melayu bahasa Melayu, tapi nak baca Quran kena belajar bahasa Arab. Tak belajar tak reti. Boleh baca. Chandogya Upanishad fasal ke-6 bahagian 2 ayat 1, Akam avidetuim. Maksud dia sama dengan ayat 1 Al-Ikhlas. Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Jelas? Dalam Swita Sutara Upanishad fasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Apa disebutkan? Cuba cek nanti sama ada saya terlupa fasal ke-6 betul ayat yang ke-9 atau 19. Yang saya rasa lebih kepada fasal ke-6 ayat yang ke-9. Dia sebut apa? Nakasya Kasji Janita Nakapida. Apa dia maksud dia? Sama dengan Ikhlas ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Dia adalah zat yang tidak beranak dan zat yang tidak mempunyai tuan, otomatik tak ada ayah, tak ada ibu. Dalam Upanishad yang sama, Swita Sutara Upanishad fasal ke-4 ayat yang ke-19, Natastya Pratima Asti. Apa maksud dia? Sama dengan ayat 4 surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama, yang sekupu, yang setara dengan dia. Patu bila ayat ni menceritakan pada pencipta dia, kenapa ayat ni diabaikan? Kenapa ayat ni dilupakan? Adakah orang-orang Hindu tak jumpa ayat ni dalam Upanishad mereka? Mustahil. Mereka memiliki ramai ulama-ulama mereka. Mereka memiliki ramai sami-sami mereka yang berkemampuan untuk memahami ayat ini dengan baik dan jelas. Tetapi hakikatnya bagaimana bentuk konsep ketuhanan yang lahir daripada agama Hindu sekarang? Sama ke tak sama? Tak sama. Maksudnya dah berlaku penyelewengan dalam agama ini. Bagaimana dengan agama Buddha? Agama Buddha, sebelum itulah kita terlupa hak Smurti tu. Smurti ni mereka tak dakwa ni wahyu Tuhan. Smurti ni ialah kitab yang ditulis oleh manusia. Tapi mereka yakin, mereka percaya. Sebab Smurti ni tak melibatkan akidah, tak melibatkan ibadat. Dia lebih kepada sejarah dan penceritaan. Hak kita belajar dulu, hak depan saya ni, hak berumur 50-60. Hikayat Ramayana dan Mahabharata, karangan Walmiki yang memiliki lebih daripada 100,000 bait. Itu Smurti. Baik, Buddha. Bila sebut tentang Buddha, Buddha pun ada 2 juga. Pertama dia panggil Pitaka. Yang kedua dia panggil Sutra. Pitaka dia ada 3, Tripitaka, 3 bakul. Sutta Pitaka,
Wisaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Dalam Sutta Pitaka yang pertama ada bab nama Udana, fasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Dengarlah olehmu wahai para bikhu. Who is bikhu? Bikhu orang-orang yang berautoriti dan berintegriti dalam agama Buddha. Bikhu merujuk kepada para sami dan agamawan Buddha. Sesungguhnya ada sesuatu zat yang tidak terlahir, sesuatu zat yang tidak terjelma, sesuatu zat yang tidak tercipta. Dia maha agung, dia maha mutlak. Cerita siapa ni? Cerita siapa ni? Ada sesuatu zat yang tidak tercipta, yang tidak terjelma, yang tidak tergambar. Dia maha agung, dia maha mutlak. Cerita pasal siapa ni? Ini jelas dalam Sutta Pitaka Udana fasal 8 ayat 3. Bagaimana dengan agama Sikh? Agama Sikh antara agama minoriti tempat kita. Kitab agung agama Sikh Sri Guru Granth Sahib. Sri Guru Granth Sahib. Dia ada volume 1 fasal 1 ayat 1. Ayat ni dianggap sebagai Japoji Mul Mantra. Ayat penting. Sesungguhnya hanya ada satu sahaja Tuhan yang eksis. Ada satu saja Tuhan yang wujud, ada satu saja Tuhan yang ada. Keeksistenan dia, kewujudan dia, keberadaan dia tidak nampak pada pandangan mata manusia. Dia digelar Ek Omkara. Siapa Ek Omkara? Tak tahu, tapi sifat dia dah disebut awal tadi. Hanya ada satu saja Tuhan yang wujud dan ada, wujud dan keberadaan dia tak nampak pada pandangan mata. Jelas. Agama Yahudi, walaupun kecil bilangan dia di Malaysia, agama Yahudi lebih merujuk kepada Old Testament ke New Testament? Old Testament. Dalam tu ada Taurat 5. Book of Genesis, Book of Exodus, Book of Deuteronomy, Book of Leviticus, Book of Numbers. Dalam kitab Nabi Yesaya, Nabi Yesaya ni bukan 25 Rasul dalam Quran, tapi dia termasuk dalam Nabi dan Rasul hak 313. Mengikut fahaman agama Injil pula, agama Kristian. Dalam kitab Nabi Yesaya, fasal ke-45, ayat yang ke-5. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Kitab Nabi Yesaya fasal ke-45 ayat yang ke-5, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Jelas. Dalam kitab Ulangan fasal yang ke-5 ayat yang ke-7, jangan ada di hadapan kamu hai Bani Israel selain aku Allah Tuhan kamu. Jangan ada di hadapan kamu wahai Bani Israel selain Allah, aku ni Tuhan kamu. Jelas ke tak jelas? Jelas. Agama apa lagi? Zoroaster alias Zarathustra. Agama Parsi kuno. Zoroaster ni nama Nabi. Kitab suci dia Zen Avesta. Pemecahan Zen Avesta ada satu kitab kecil nama Yasna, fasal 31 ayat 7. Sesungguhnya dialah Tuhan yang paling besar dan paling agung, sifat dia tidak dilahirkan dan sifat dia tidak mempunyai tuan. Maksudnya tidak ada bapa dan tidak ada ibu, jelas. Bahkan boleh dikatakan hampir keseluruhan dalam kitab suci yang diyakini dan dipegang oleh agama-agama lain selain Islam mengajarkan bahawa pencipta Tuhan Allah itu tunggal satu, Maha Esa. Lepas tu hak jadi macam-macam ni. Kalau salah sekalipun, jangan kaitkan dengan agama. Tu penyelewengan yang dilakukan oleh penganut.
Kalau tak betul sekalipun, jangan dikaitkan dengan pemahaman sebenar agama kalau itu penyelewengan yang dilakukan oleh pemeluk dia. Jelas ke tak jelas ni? Jelas, baik. Tetapi kita ada satu lagi benda. Inilah yang dinamakan Islam liberal. Pasal apa perlu tangkup Islam di depan untuk mengideologikan liberalisasi anda? Kenapa perlu kait, dempingkan Islam dengan liberalisasi anda? Bila kata Islam liberal, apa jadi? Islam liberal ni ialah kalau dia berjaya di gazet, maksudnya anak-anak kita besok bila dah genap berumur 18 tahun, dia berhak untuk menentukan apakah agama yang dia nak anuti. Kita tak boleh kata apa, walaupun kita sebagai bapa Islam, mak sebagai ibu tu Islam, anak kata nak Kristian, Kristian dah dia. Saya suka Kristian, Kristian. Kita tak boleh buat apa. Inilah liberalisasi. Dan lebih jauh, orang liberal ni juga mengguna pakai ayat-ayat Al-Quran. Dia juga mengguna pakai hadis-hadis Nabi. Tetapi kadang-kadang dia memadankan pemahaman ayat-ayat Quran, dia mengeksploitasi dan memadankan hadis-hadis Nabi bukan mengikut disiplin ilmu yang sebenar. Kalau hari ini kita nak mentafsir Al-Quran, kita nak menghuraikan hadis-hadis Nabi, kita memerlukan sekurang-kurangnya berbelas-belas jenis ilmu. Baru kita boleh tafsir Al-Quran, baru kita boleh menghuraikan hadis. Tapi mereka mentafsirkan dan mengeksploitasi ayat Quran dan hadis kadang-kadang berdasarkan rasional akal dan rasional logik semata-mata. Maksudnya Al-Quran ni boleh ditafsir mengikut pelbagai aliran, mengikut pelbagai kefahaman. Kita jangan statik dengan disiplin ilmu kuno yang dibawa oleh ulama-ulama dulu. Zaman makin berkembang, waktu makin berjalan, masa makin hebat. Takkan kita nak berpegang dan tertakluk dengan disiplin ilmu ulama-ulama kuno. Sedangkan zaman mereka berbeza dengan kita. Zaman mereka jauh dengan kita. Kita hari ini perlukan satu pentafsiran yang mempunyai nilai yang baru, yang boleh diguna pakai oleh semua. Akibatnya semua orang boleh tafsir Al-Quran ikut cita rasa dia. Dia rasa betul lagu ni, dia pakai. Contoh, sekiranya seorang lelaki tu nak berkahwin, sekiranya kamu berkemampuan, kahwinlah seorang. Kalau kamu mampu, kahwin 2. Kalau mampu 3. Kalau mampu 4 cukuplah. Kalau 5 lebih. Tapi lagu mana kalau dia eksploitasi ayat ini? Sekiranya mampu, kahwin 1. Sekiranya mampu, kahwin 2. 1 campur 2 3. Sekiranya mampu, kahwin 3. 3 campur 3 6. Sekiranya mampu, kahwin 4. 6 campur 4 10. Nabi kita bukan 10. Agak kita kan samalah 10 jugalah. Awak jauh beza sangat. Nabi boleh 10, 11, kita 4 je. Dia awak mari lagu tu, lagu mana? Bukan cakap kosong. Dalil kita pun ayat ni, dalil dia pun ayat ni. Sudah. Kadang-kadang agama ini rasional dan logik pada akal. Kadang-kadang agama ni kita nampak tak logik dan tak rasional pada akal. Kita nampak tak logik dan rasional pada akal sebab dia memang tak logik dan tak rasional ke, atau ilmu kita masih belum mampu capai tahap untuk memahamkan ayat tu? Hak mana hak sebenar? Memang ayat ni tak logik dan tak rasional pada akal ke? Ilmu hak kita ada itu tak mampu nak merasionalkan dan melogikkan ayat ini pada event yang sebenar. Hak mana? Dia tak logik ke kita hak tak ada ilmu?
Kita yang tak ada ilmu, tak sampai lagi hikmah, pelajaran dan iktibar ayat tu pada kita. Bila kita baca rasa macam tak logik ni, macam tak kena, macam tak rasional, terus kita hukum Al-Quran. Dan dia memerlukan penafsiran baru bagi ayat ini. Kalau nak kira logik agama ni, ambil mudahlah. Kalau kita belajar bab taharah, bab sapu khuf. Sapu atas khuf tu kita pakai khuf tu. Kalau ikut kita pakai khuf, kita berjalan tu guna tapak ke guna atas dia tu? Banyak guna tapak, tapi bila suruh sapu khuf, sapu tapak ke sapu atas? Patutnya hak banyak berjalan tu lah kena, kita kata kena debu ke kena habuk ke. Kalau nak sapu, sapu hak bawah, sapu hak atas. Macam tak logik je. Memang nampak tak logik. Sebab iktibar, pelajaran dan ibrah dia tak sampai lagi pada kita. Logik ke tak logik, sebab kita dah beriktikad, kita kena yakin, kita beriman pada Allah, dan Quran dan sunnah ni ialah sumber terbesar yang paling otentik dan perlu kita percaya. Dia boleh diterima pada akal, rasional pada akal pun kena percaya. Dia nampak tak logik pada akal, tak rasional pada akal pun kena percaya. Jadi akibatnya apa dia? Akan keluarlah perkataan macam ni yang mungkin hadirin hadirat tak pernah dengar, tapi saya dah biasa dengar. Keluar daripada mulut orang-orang liberal. Bila berlaku penghinaan terhadap Allah, bila berlaku penghinaan terhadap Tuhan, dia kata apa? Allah tak perlu kita bela, Allah tak perlu kita defend, Allah tak perlu kita pertahankan. Sebab sifat Allah ni maha agung, Allah maha berkuasa, Allah maha tunggal, Allah hebat segala-galanya. Kalau kita keji Allah pun tak berkurang kehebatan dia. Kalau kita caci Allah pun tak berkurang kehebatan dia. Kalau kita marah ke Allah pun tak berkurang keagungan dia. Kalau kita nak maki Allah pun tak berkurang keagungan dia. Sedap tak ayat tu? Sedap tak ayat tu? Tak apa nak hina Allah, tak apa nak caci Allah, tak apa nak marah Allah, tak apa nak maki Allah. Sebab dia Allah, tak kurang sikit abuk pun, tak terkesan pun kata-kata tu pada dia. Ayat tu sedap. Pernah dengar tak perkataan macam ni? Tak apa nak hina Islam pun, tak apa nak caci Islam pun, tak apa nak maki Islam pun. Sebab Islam tu memang satu agama dari Tuhan, agama dari Allah, dan dia agama yang suci dan mulia. Dan tak pernah hilang kemuliaan dia kalau kita caci pun. Tak hilang mulia agama kalau kita keji pun. Sedap tak ayat tu? Sedap lah bunyi tak? Bagaimana kalau dia kaitkan dengan Nabi? Apa yang berlaku hari ini perangai umat-umat Muhammad tidak ada kena mengena dengan Muhammad. Apa maksiat yang dia buat tidak diajar Muhammad. Apa kejahatan yang dia buat tidak diajar Muhammad. Dan hari ini kalau kita nak caci Muhammad pun tak apa, kita nak maki Muhammad pun tak apa, kita nak hina Muhammad pun tak apa, tak pernah pun berkurang kemuliaan Muhammad tu kalau kita buat semua benda tu. Nabi Muhammad akan kekal status dia sebagai Habibullah, kekasih Allah, kalau kita caci dia pun. Nabi Muhammad kekal sebagai pemberi syafaat kalau kita maki dia pun. Sedap tak ayat tu? Sedap. Tapi dia makan apa? Dia makan inti akidah anda. Bila anda dah start mula menghina Nabi dengan buat ayat terbaik lagu tu, anda start mula menghina agama Islam dengan buat ayat terbaik lagu tu, anda start mula menghina Tuhan anda Allah dengan buat ayat terbaik lagu tu, dia sedikit demi sedikit mula mengikis dan menghakis akidah anda. Perlu apa Allah dipertahankan? Perlu apa Islam dipertahankan? Perlu apa Nabi Muhammad dipertahankan? Bila itu Tuhan kita, bila itu agama kita, bila itu penghulu dan pemimpin kita, sifat mempertahankan itu akan datang secara alami, secara naluri akibat daripada kecintaan yang tinggi pada tiga bentuk komponen tadi.
Yang kami marah kamu hina Allah sebab kami cinta kasih sayang pada Allah. Yang kami marah kamu caci Nabi sebab kami kasih cinta dan sayang pada Nabi. Yang kami marah kamu duk caci agama kami sebab kami kasih sayang dan cinta pada agama kami. Atas sebab kasih sayang, kecintaan inilah orang sanggup mempertahankan apa jua. Kalau hari ini seorang datang depan rumah anda, menghina, mencaci isteri dan anak anda atas kesalahan yang dia tak buat, anda duduk saja kah? Anda marah ke relax saja? Orang mari duk caci, duk maki kesalahan yang isteri tak buat, anak tak buat. Kalau yang dicaci itu orang liberal, kalau yang dicaci itu orang plural, dia marah kah? Dia sendiri marah kalau kita caci bini dia. Dia sendiri marah kalau caci anak dia. Buat apa tak buat ayat terbaik macam tadi? Macam mana ayat terbaik kalau orang caci bini dengan anak kita? Ayat terbaik ialah, cacilah anak caci pun, gaji aku 5,000 sebulan tak jadi 3,000. Cacilah nak caci anak aku pun, kereta aku 2 biji tu tak jadi sebiji. Cacilah nak caci pun, motor besar aku tu tak jadi motor kecil. Cacilah nak caci pun, rumah aku 3 tingkat tak jadi setingkat. Buatlah ayat bodoh terbaik tu. Tak payahlah marah kat orang tak. Tadi sempoi buat ayat tu, buat ayat tu jugalah. Tapi hakikatnya anda akan hot, anda akan panas, anda akan meradang bila orang caci maki pada tempat yang bukan sebenar. Dan perlu ditegaskan bahawa 3 jenis ideologi ini sama ada sekularisme, pluralisme dan liberalisme ini adalah sememangnya bercanggah dengan disiplin dan prinsip ilmu Islam. Bahkan lebih jauh dia bercanggah dengan akidah umat Islam. Dan sebab itulah ramai ulama mengkategorikan haram. Haram apa? Menganut fahaman dan ideologi sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Tapi nampak mangkuk lagu ni pun pengikut ramai tu mai ikut mana ustaz? Nampak pandai lagu ni pun pengikut ramai mai ikut mana ustaz? Nampak tak berapa betul pun pengikut ramai mai ikut mana ustaz? Lupa dah hak depan tadi. Lupa dah hak depan tadi. Pengikut-pengikut datang dari mana? Hak tak semayang yang anda abaikan beratus-ratus orang itulah yang akan jadi pengikut di sini. Hak anda buat tak ambil tahu orang yang tak puasa itulah yang akan jadi pengikut-pengikut di belakang ideologi ni. Hak beribu-ribu yang lari daripada bayar zakat itulah yang akan menjadi penganut fahaman ini. Rasa penting dah kah? Rasa dia nak semayang ke tak semayang, ikutlah. Ikut lagi kah? Takkanlah orang jenis tak semayang, tak puasa, tak tu nak ikut Islam hak betul. Sedangkan dia dengan Tuhan pun dia kerak dah. Hubungan kita dengan Tuhan semayang, tapi hubungan dia dengan Tuhan dia putus dah. Aku tak mau semayang. Allah di sana, aku di sini. Lepas tu bila Allah di sana, aku di sini, agak-agak dia nak ikut dah agama yang betul. Dia nak ikut dah Islam yang betul. Dia akan ikut hak tak betul ni lah. Sebab tu di belakang ideologi ni orang Islam pada nama, tapi inti akidah black out dah. Sebab itulah hari ni kalau saya atok di depan, di sebelah saya ni semua pemuka-pemuka agama hak hebat, dan saya mewakili agama Islam, dan di sebelah kanan saya penanya-penanya soalan tentang agama. Mari seorang penyoal yang pertama. Ustaz, dalam agama Islam boleh atau tidak minum arak? Oi, jangan sebut tak boleh, haram. Pi sebelah Kristian boleh tak hak sebenar minum arak? Tak boleh, haram. Yahudi tak boleh, Buddha tak boleh, hatu tak boleh, hani tak boleh, tak boleh. Dengar tak jawapan?
Tak boleh. Mari. Soalan kedua. Ustaz, dalam agama Islam boleh tak kita berzina? Oi, berzina haram. Cuba tanya sebelah. Halal ke haram? Haram, 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 haram. Mari soalan ketiga. Tipu orang boleh ke tak? Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Mari soalan keempat. Berjudi boleh ke tak? Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Mari kelima. Bunuh orang boleh? Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Semua tak boleh. Sebab hakikatnya tak ada satu pun agama yang ajar supaya umat dia, pemeluk dia buat jahat. Mana ada agama, kalau hak sebenar agama ajak orang dia buat jahat? Tak ada. Semua nak buat benda yang baik, melahirkan adab yang baik, akhlak yang baik, etika yang baik. Hakikatnya bila start saja kita langkah kaki keluar daripada rumah, bermacam peristiwa dan event ada depan mata. Lalu sebelah ni penuh orang duk minum arak. Pi depan sikit penuh orang duk rancak berzina. Pi depan sikit berlonggok orang duk tipu orang. Pi depan sikit hak ni pancung kepala hak tu, hak ni tikam perut dia tu. Pi situ sikit penuh kedai judi. Hakikatnya bila perkara-perkara ini berlaku depan mata yang ditidakkan oleh semua agama, yang diharamkan oleh semua agama, yang tidak bolehkan oleh semua agama, agama mana yang sedang terlibat buat benda ni sekarang? Jawab. Agama mana yang sedang terlibat buat benda tu? Hak tadi haram, hak tadi tak boleh. Hak mana terlibat ni? Hak mana? Hakikatnya semua agama duk dalam ni. Percaya atau tak percaya? Pi tanya hak bahagian minum arak. Kamu agama apa ni duk minum ni? Hindu. Oh, patutlah. Kamu Kristian. Orang Islam tak ada ke hak minum arak, bang? Tak ada ke orang Islam hak minum arak? Ada agama Islam di situ. Pi depan sikit rancak berzina. Kamu apa ni? Buddha. Kamu apa? Hindu. Tak ada ke orang Islam hak berzina hari ni, bang? Tak ada ke? Ada. Islam terlibat. Tipu orang. Oh, tak payah ceritalah bab tipu orang ni. Berlambak tipu orang Islam. Bunuh orang. Tak ada ke orang Islam jadi pembunuh? Ada. Berjudi. Cina berjudi 4 nombor, kita 8 nombor. Minum arak. Kadang-kadang minum arak tu satu dosa. Dosa dah satu hal. Dia bangga dekat orang lain. Dia minum arak bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dosa besar. Lepas tu bangga pula, tengok 8 botol tak mabuk pun. Dia tu buat dosa besar dah minum arak, lepas tu bangga dengan dosa. 8 botol tak mabuk. Berzina, hari-hari 10 perempuan, hari-hari 10 perempuan, tak kena AIDS pun. Hari-hari 10 perempuan, tak kena sipilis pun, bangga pula. Hal berzina satu hal, bangga pula tak kena penyakit, tak kena bala. Akibatnya semua terlibat. Dan atas nama agenda toleransi syirik ini, Dajjal tak akan mampu buang agama anda. Sebab agama adalah teras akidah dan kepercayaan pada Tuhan, yang dia cuma perlu buat kikis inti akidah anda. Biar kalau orang tanya, anda rasa anda masih beragama, tetapi inti akidah, amalan sebenar keagamaan, itulah yang anda buat. Pergi tanya apa? Botol arak kat tangan. Agama apa? Saya Islam. Nama apa? Abu bin Yusuf. Kita rasa diri kita Islam, tapi amalan tak ada dah. Inti agama dia kikih. Orang nak marah, dia guna tadi hak berkebebasan. Aku beli arak RM7.50 ni, guna duit hang lah. Aku beli arak, bapak hang support. Dia buat ayat lagu tu. Nak marah tak boleh. Sebab dilesenkan benda ni. Bila dilesenkan jadi halal ke haram? Benda haram pun jadi halal dah sebab dilesenkan. Tak boleh nak kata apa lah. Lepas tu tak makan akidah lagi. Tak makan akidah lagi ke? Jelas ah. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Tolong cek siapa ada telefon, ada aplikasi, takut tersilap baca. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun
fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bara'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'u abadan hatta tu'minuna billahi wahdah. Al-Mumtahanah ayat 4. Baik. Qad kanat lakum, sesungguhnya bagi kamu, uswatun hasanatun, ada suri tauladan, percontohan yang baik. Nak ambil suri tauladan siapa? Nak ambil percontohan yang baik daripada siapa? Fi Ibrahim walladzina ma'ahu, pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan dia. Contoh apa yang Nabi Ibrahim bawa pada kita? Idh qalu liqaumihim, bila mereka ini berkata kepada kaum mereka, inna bara'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri, kami cuci tangan, kami barak, kami tak terlibat. Tak terlibat dengan apa? Wa mimma ta'buduna min dunillah, hak kamu duk sembah selain daripada Tuhan hak sebenar, yang kamu duk sembah macam-macam selain daripada Allah, kami lepas tangan. Kami tak sabit, kami tak terlibat. Ni barak hak depan kita sebut tadi. Hang nak sembah batu ikut hang, hang nak sembah patung ikut hang, hang nak sembah orang tu ikut hang, hang nak sembah pokok bulan bintang ikut hang, kami tak terlibat. Kami berlepas tangan, kami cuci tangan. Kafarna bikum, kami kufur. Di sini bukan kami kufur, kami mengingkari. Walaupun kami ni cuci tangan, tapi kami ingkar. Apa hak kamu buat ni tak betul. Apa yang kamu duk buat depan mata kami ni tak kena. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'u abadan, dan nyatalah di sinilah bermulanya permusuhan dan kebencian di antara kami dan kamu sampai bila-bila, hatta yu'minu billahi wahdah, sehingga kamu beriman satu-satunya kepada Allah. Selagi duk buat perangai ni, sorry kami tak campur. Tapi dalam tak campur pun kami ni memang benci hak kamu buat. Selagi tak tukar beriman kepada Allah yang satu, inilah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dengan kamu. Tiba-tiba Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikut dia ajak kita ni barak, berlepas diri daripada karut marut hak orang lain buat. Kita nak suruh jadikan agama ni sama boleh. Dia duk sembah batu pun sama, dia duk sembah tokong pun sama, dia duk sembah patung pun sama, dia duk sembah Tuhan Yesus pun sama, dia duk sembah bulan pun sama, hak ni sembah api pun sama. Jadi kalau sama, rosaklah al-barak kita tadi, berlepas tangan, kalau kita anggap semua agama sama. Jadi nak bagi tak sama, cuci tangan, lepas tangan sama macam Nabi Ibrahim dengan kaum dia. Nak bagi sama bila? Hatta tu'minuna billahi wahdah, sehingga kamu beriman dengan Allah yang Maha Satu, Maha Tunggal, Maha Esa. Selesai? Pukul apa dah? Kita start tadi pukul apa? 7.45, 8.45 sejam. Bagus, sejam lebih-lebih dah. Okey. Baik. Kita tengok. Dalam agama kita diajar satu benda. Apa benda yang diajarkan dalam agama ialah al-wara' wal bara'. Al-wara' wal bara'. Apa dia? Loyalty dan anti loyalty. Loyalty tak tahu. Lawyer bunyi ustaz. Apa dia al-wara', apa dia al-bara'? Loyalty dan anti loyalty. Nak bagi senang faham, kasih kita, suka kita kerana Allah, dan satu lagi benci kita, bermusuh kita dengan orang pun kerana Allah. Tu al-wara' wal bara'. Kita sayang kat dia, kasih kat dia, suka kat dia pun atas nama Allah. Kita benci, kita musuh, kita tak suka pun atas nama Allah. Sebab apa jadi hang tak suka? Sebab apa jadi hang benci? Allah yang suruh lagu tu.
Sebab itulah dalam istilah agama orang Islam ni diklasifikasikan sebagai khairul bariyah dan orang kafir ni syarrul bariyah. Lam yakunil lazi itu kan jelas. Orang Islam, orang beriman khairul bariyah, orang kafir non muslim syarrul bariyah. Walaupun demikian, bila hari ini kita tak dapat lari dan tak dapat elak, kita tak boleh nak halau orang agama lain keluar dari bumi kita. Serabut agama ni keluar, serabut agama ni keluar, serabut agama ni kami nak halau, tak boleh. Bila kita dah ada sifat kemajmukan dan kebersamaan dengan mereka dari sudut sosial dan masyarakat, maka Islam mengajak kita untuk jaga diri kita. Pertama, kita mesti bersikap eksklusif. Dan yang kedua, kena bersikap inklusif. Eksklusif bermaksud hal yang melibatkan akidah dan ibadat, jaga betul-betul, jangan dicampur dengan akidah dan ibadat agama lain. Ini kena eksklusif, kena jaga betul-betul. Islam suruh semayang, Islam suruh pergi masjid, Islam suruh puasa. Jangan pula kita nak bercampur, tengok cara puasa orang Hindu ni bagus juga, aku nak tukar lah Ramadan tahun ni puasa cara Hindu. Mengarut. Bayar zakat ni nampak macam agama Kristian ni kurang sikit kadar dia, aku nak bayar zakat tahun ni kalau duit lebih ni ikut agama Kristian. Mengarut. Lama dah pergi haji ke Mekah, di Karbala pun ada jugalah Kaabah, kita pergi Kaabah di Karbala lah tahun ni. Mengarut. Hak ni kena jaga eksklusif, akidah jangan dicemari, bab ibadah jangan sonsang. Jangan pandai-pandai nak campur, nak toleransikan syirik anda dalam bab akidah dan ibadah. Tetapi bab sosial dan kemasyarakatan kena inklusif sebab kita hidup bersama. Tang mana inklusif? Kerja sama-sama. Saya guru. Di sekolah anak murid saya ada Islam, ada Hindu, ada India. Takkan nak halau. Mereka pun nak belajar. Itu inklusif lah. Janji tidak saling merugikan dan meremehkan antara satu dengan lain. Kita ajak dia pun tak rugi kita, dia belajar dengan kita pun tak rugi dia. Dia dapat ilmu, kita dapat bagi ilmu. Duduklah di sini India, Cina, Melayu pun. Cikgu-cikgu duduk dalam bilik guru sekali. India, Cina, Melayu, Sikh. Tak ada masalah lah. Inklusif lah. Kita duduk ramai. Di jabatan lain pun, kalau polis, ada polis Sikh ke, ada polis Melayu ke, polis agama lain ke, kerja sama-sama lah. Yang saling tidak merugikan, jaga keamanan sama-sama. Bomba pun, pancuk air rumah orang terbakar sama-sama. Apa tu panggil, tahanan awam, dia sebut apa? PAM ke apa? Dia PAM ke apa ke, tangkap ulat sawah sekali, kepala orang Cina, tengah orang Hindu, ekor orang Buddha ke, ikut dia lah. Tak ada masalah, inklusif. Kita berniaga, sebelah kedai kita ada kedai Hindu, sebelah kedai kita ada kedai Kristian, sama-sama. Untung masing-masing, rezeki masing-masing. Tak payah saling kacau mengacau, santau menyantau. Kita ni sama Melayu pun santau menyantau. Tak boleh orang lain maju lebih pada kita. Pasal apa jadi lagu ni? Kita buka kedai setahun, boleh pakai kancil buruk. Dia buka kedai 3 bulan, boleh pakai Vios lah. Macam mana dia ni? Macam mana dia ni? Kadang-kadang itulah kita. Itulah kita. Kadang-kadang apa yang membezakan kita dengan orang? Vision dan wawasan. Vision dan wawasan. Kadang-kadang kita buat benda yang sama, tapi sebab vision dan wawasan yang membezakan. Saya dah hurai sebelum ni. Contohlah saya sebagai guru, nak bagi nampak. Kerja guru ni, saya seorang ke guru atas muka bumi ni. Saya seorang ke guru di Malaysia. Beratus ribu guru di Malaysia. Bila pekerjaan dia guru, datang awal pagi, balik selewat-lewatnya pukul 2, pukul 3 petang. Bagi sekolah satu sesi lah. Jadi buat kerja rutin yang sama. Kalau bertugas minggu tu, jaga pintu pagar. Waktu balik pun jaga pintu pagar. Yang rutin biasa masuk kelas. Ada waktu rehat, boleh makan, boleh minum. Murid sakit, kena jaga. Murid sakit, kena rawat. Terlebih sakit, pergi bawa hospital. Murid nak main PJ, kena jadi guru PJ. Jadi macam-macam.
Tapi hakikatnya bila turun orang yang pangkat dia lebih besar, yang digeruni oleh sebahagian besar guru, hak ni kita panggil nazir. Oi, nazir nak turun, file tu tak siap, borang tu tak siap, hak ni tak siap, hak tu tak siap. Nanti dia nak cek. Lepas cek tu habis, nazir pun buat pembentangan laporan. Guru hak nama Abu, penilaian saya prestasi 65%. Guru hak nama Yusuf, penilaian prestasi kamu 80. Okey dah tu. Guru hak nama Jali, penilaian kamu bagus, cemerlang 96%. Kita buat kerja rutin yang sama, hampir semua guru buat. Pasal apa bila dinilai 60, 80, 96? Pasal apa tak sama? Dia masuk kelas, kita masuk kelas. Kalau murid sakit, kita jaga, dia jaga. Orang nilai kita dah tak sama, walaupun buat benda sama. Yang menentukan kecemerlangan tu vision dan wawasan hak kita bawa. Mesti ada pada pandangan orang lain, lebih dia tang mana. Hak tu tak payah dengki lah. Kalau kita duduk di 50 pun dah orang nilai 50. Aku sepatutnya 80 ke atas lah kalau tahap aku. Tak payah lagu tu lah. Terima dah dulu. Sama juga berniaga. Kedai sebelah menyebelah. Produk yang sama, jual harga yang sama, barang yang sama. Tapi pasal apa kedai dia ramai pengunjung, kedai dia ramai orang beli barang, kita 10 jam seorang sekali pun payah. Harga dia RM10.50, aku pun jual RM10.50. Barang pun sama, kilang pun sama. Pasal apa ramai kedai dia? Kedai dia awal-awal lagi banner dah ada, cantik, kita nama kedai pun tak ada. Orang dalam internet dah promosi dalam Facebook, dalam WhatsApp. Siapa nak beli ubat ni, marilah kedai aku. Kawan-kawan marilah bagi harga promosi. Kita main Facebook pun tak reti. WhatsApp pun telefon 3 sekupang. Strategi pemasaran, strategi pengurusan tak kena. Bukan salah pada produk. Yang tu jadi orang lain maju. Begitu juga hak ni. Awak start tunjuk pada kami. Hak sat lagi nak semayang berjamaah isyak sama-sama. Kita keluar daripada masjid, rasa khusyuk tu sama ke tak? Ada orang khusyuk dia tinggi, ada orang khusyuk dia sederhana, ada orang tak khusyuk-khusyuk pun. Duduk sah pertama juga tadi. Bukan kata sah pertama paling khusyuk, sah yang kelima tu tak khusyuk. Duduk sah pertama. Tutup aurat sama tutup aurat. Sama-sama rukuk, tak ada kata terlebih rukuk pun orang khusyuk. Dah. Pasal apa jadi hak tu boleh khusyuk tinggi, hak ni khusyuk sadar, kita tak khusyuk-khusyuk. Sebab vision dan wawasan, pemahaman kita konsep ibadah nak menghadap Tuhan ni lagu mana? Tak sama. Kadang-kadang kesian kat orang tak? Kita datang selipar buruk, balik selipar baru. Tadi baru semayang. Datang sebelum semayang tu selipar buruk, lepas semayang cerita ni. Lepas semayang sekali dengan orang, balik selipar baru. Cerita apa ni? Lepas tu orang tu datang selipar baru, balik. Kadang-kadang nak cari selipar buruk dia pun tak dapat. Last kali pinjam selipar masjid ni. Berlaku ke tak berlaku ni hak sebut? Berlakulah hak sebut ni. Baik. Kembali kepada hak depan. Orang-orang liberal, bila dia guna akal, contoh bagaimana tahap dia nak kait Nabi Muhammad dari sudut penghinaan. Dia baca antara ayat terakhir surah Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mislukum. Yuha ilayya dia tak baca. Dia berhenti sekak. Qul innama ana basyarum mislukum. Prak dia berhenti. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ana basyarun mislukum. Aku ni juga manusia sama seperti kamu. Aku manusia sama seperti kamu. Bila Nabi Muhammad kata dia ni manusia sama seperti kita, maksudnya mesti ada kelemahan dan kekurangan. Mesti ada sifat lupa, mesti ada sifat mengingat, mesti ada sifat nyanyuk, mesti ada sifat tersalah, mesti ada sifat tersilap.
Jadi dia tu lemah, dia tu kurang, boleh dikondem, boleh dikritik. Tak lebih pun pada kita. Tapi dalam pemaknaan ayat Quran, bila Allah sebut di situ bashar, tentang Nabi Adam ni, keturunan manusia ni, 5 konteks kadang-kadang Allah sebut. Cerita pasal manusia, kadang-kadang Allah sebut bashar. Cerita pasal manusia, kadang-kadang Allah sebut ins. Cerita pasal manusia, kadang-kadang Allah sebut An-Nas. Cerita manusia, kadang-kadang Allah sebut Bani Adam. Ins pun manusia, Nas pun manusia, Bani Adam pun manusia, Bashar pun manusia. Tapi bila Allah guna bashar, dia lebih merujuk kepada keperluan biologi dan fisiologi manusia. Maksud dia apa? Aku manusia seperti kamu, kalau kamu makan, aku pun makan. Kalau kamu minum, aku pun minum. Kalau kamu kahwin, aku pun kahwin. Kalau kamu berketurunan, aku pun berketurunan. Kalau kamu tidur, aku pun tidur. Kalau kamu buang air, aku pun buang air. Ana basyarum mislukum, dari sudut tu. Tapi di belakang tu, yuha ilayya, yang lebihnya aku daripada kamu, aku ni diwahyukan oleh Allah. Yang tu kita tak ada. Jadi dia kerak yuha ilayya semata-mata nak kondem dan nak kritik Nabi Muhammad. Guna ayat apa? Guna ayat Quran juga. Hari ni kenapa sekularisme berlaku pemisahan? Sedangkan hak menganut ideologi sekularisme ni orang Islam. Orang Islam menganut. Bila orang Islam menganut, dia lupa ke surah-surah paling awal? Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan. Maksudnya, kalau kita nak menggunakan agama pada akal dan rasional kita, hanya bersifat hubungan kita dengan Tuhan, dan kita nak memisahkan dan meminggirkan agama dari sudut sosial dan ni, siapa hak ragu sekarang tentang Quran? Quran tak ada keraguan. Inilah sifat orang Islam, ni sifat orang beriman, ni sifat orang bertakwa. Dia tak ragu dengan Quran. Kalau kita dah pisahkan hubungan ibadat dengan hubungan sosial dan masyarakat, maksudnya seolah-olah kita dah meragukan otentiknya, berhasilnya sistem Islam dalam masyarakat. Sedangkan ragu ni dah jadi sifat orang Islam ke? Ragu ni sifat orang mukmin ke? Ragu ni sifat orang bertakwa ke? Kita tak cakap dengan mulut saya ragu, tapi hakikat bila kita dah pisah, itulah natijah, itulah keputusan. Hakikatnya Quran ini untuk orang Islam saja atau untuk orang bukan Islam sekali? Kitab suci Al-Quran ini untuk orang Islam saja kalau Allah turun? Untuk semua. Sebab apa? Tuhan orang Islam yang nama Allah, itulah juga Tuhan bagi seluruh manusia yang ada atas muka bumi. Tuhan hak orang Islam percaya, Tuhan hak orang Islam sembah, Tuhan orang Islam beriman, Tuhan tu jugalah pencipta kepada seluruh manusia. Mana bisa dan mana mungkin Quran ini hanya untuk orang Islam saja. Tapi yang berlaku hari ini, hanya orang Islam saja yang respon tentang firman dan ayat-ayat Allah. Maksudnya Dajjal dan syaitan dah berjaya melarikan dan menjauhkan Al-Quran untuk difahamkan dan dijadikan sumber hidayah dan petunjuk bagi agama lain. Dan kita pun sambil lewa untuk memperkenalkan firman ini pada mereka. Dan kita pun tak bersungguh untuk memperkenalkan kalam ini pada mereka. Akibatnya mereka menganggap homogeni bagi Al-Quran cuma milik orang Islam, bukan milik agama lain. Itu kesilapan yang kita dah buat. Dan hari ini bila sistem kita dah dipisahkan, kita cuba betul. Kita cuba sedaya upaya untuk cuba mengislamikan
Re-islamikkan apa-apa yang nampak tak Islam. Akibatnya ada pemimpin-pemimpin kita dahulu cuba menubuhkan universiti Islam antarabangsa. Bagus ke tak bagus? Bagus. Baguslah tubuhkan universiti Islam. Bank Islam. Bagus ke tak bagus? Bagus. Nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam. Bagus ke tak bagus? Macam ustaz nak kena je tanya ni, tak berani nak jawab dah. Baguslah nilai-nilai Islam, adab Islam, etika Islam. Kena sokong, kena bantu. Tak kira lah siapa dia, kalau ajak orang buat benda baik kena sokong lah. Baik. Kalaulah sebelum penubuhan bank Islam, jadi kita hak duit banyak, kita hak harta banyak, kita hak wang mah banyak, kita hak gelang mah banyak. Jadi bimbang keselamatan barang tersebut, kita akan pergi buka akaun di mana? Buka akaun kat mana? Duit kita simpan kat mana? Kat bank yang kita kenali dulu sebelum kewujudan bank Islam, bank-bank yang bersifat konvensional. Dan konvensional ni tak boleh kata tidaklah, sememangnya terlibat dengan operation yang berteraskan riba ataupun loan yang tidak bersifat Islami. Tapi bila dah ada orang gerakkan, cuba re-islamikkan bentuk perbankan kita, maka berduyun-duyunlah daripada orang Islam mula mengeluarkan duit daripada bank-bank yang disifatkan riba dan tidak Islami ke bank-bank yang berteraskan Islami. Mari bank Islam. Lepas tu bank lain pun tengok ramai lagu tu, cuba mengislamikkan kaunter-kaunter tertentu dia. Hak ni Maybank hak biasa, hak ni Maybank Islamik kita pun pi. Ni RSB biasa, ni RSB Islamik kita pun pi. Bagus ke tak bagus? Bagus ke tak bagus? Bagus. Bagus. Semua tu bagus. Nak mensistemkan balik sistem Islam walaupun sebahagian kecil, satu jihad yang cukup besar dah tu. Tetapi sering kita terlupa satu benda. Dalam asyik kita nak mengislamisasikan sistem kita, kita terlupa nak mengislamisasikan penganut dan pemeluk kita. Macam tadilah, asyik dengan khilaf, kita abaikan orang tak sembahyang. Hani begitu syok dan seronok nak mengaplikasikan sistem ini, kita terlupa nak mengislamisasikan sama, nak membentuk sama manusia-manusia yang bergelar Muslim. Akibatnya apa jadi? Akibatnya apa jadi? Yang jadinya ialah akaun orang tu saja yang Islam. Tuan punya akaun kadang-kadang hari-hari tipu orang. Berlaku ke tak berlaku? Akaun dia duduk di bank Islam. Akaun saja yang Islam. Tuan punya akaun hari-hari tipu orang. Pakcik beli kereta Vios baru. Loan apa ni? Orang Islam, Islamic loan lah hang ni pun tanya. Bayar cash ke pakcik? Cash. Kalau tak cash dia jadi riba. Loan Islamic. Tiba-tiba pakcik tu keluar, buka pintu kereta, pakai seluar pendek pula. Loan dah Islamic. Kita takut yang Islam cuma loan, pinjaman tu. Tuan punya kereta seluar pendek. Kak Timah beli motor baru, macam mana? Loan Islamik lah, kita orang Islam. Kak Timah pula tudung pun tak pakai spender saja naik motor. Yang jadi Islam cuma loan, tuan punya kereta, tuan punya motor, itulah dia. Produk-produk Islam lah ni. Makanan-makanan sunnah, makanan-makanan herba, minta maaf. Bagus. Kita sokong orang-orang Melayu kita yang beragama Islam mengeluarkan produk. Tapi kita takut produk saja yang Islami, yang makan produk tak Islami. Contoh, belilah makanan sunnah. Makanan tu sunnah. Baca nak makan, bismillah pun tak baca. Makanan sunnah. Nak suap ke mulut, bismillah pun tak keluar. Faham ke tak ni sebenarnya? Kias sendirilah. Bukan nak salahkan benda tadi. Benda tadi baik, benda tadi elok untuk mengislamisasikan sistem kita. Yang kita takut terlupa, pemegang dia, penganut dia, tuan punya hak nak menggerakkan sistem tu tak berapa nak diislamikkan lagi. Akibatnya sistem berjalan, duk lagu tu jugalah.
Hak mana seluar pendek pun seluar pendek situlah. Makan makanan sunggah habis berbakul pun seluar pendek. Makan herba habis berbotol pun rambut tak tutup aurat. Sebab dia fikir makanan sunnah tu nak jaga kesihatan, bukan boleh ubah dia pakai tudung ke tak pakai tudung. Tudung ke tak tudung 9,5 dah ni. Saya pun letih dah ni. Nombor 2 pun tak ada ampi dah. Minta maaf lah, saya pun tak apa sihat ni. Kena angin jambatan tadi. Boleh berhenti dah kah? Minta maaf lah. Minta maaf malam ni. Memang teruk sungguh dah. Kalau nak sambung, kita ada 4 lagi ni. Kita ada 4 lagi. Jadi sebab malam ni satu pun lagu ni dah. Jadi perkiraan kita lepas pada ni 4.0 kena 2 dengan 3, 5.0 kena 4 dengan 5. Sanggup ke tak sanggup Masjid Timur? Sanggup. Sanggup tak apa. Confirmnya bukan tahun ni lah. Tahun depan. InsyaAllah. Jadi minta maaf banyak-banyak, setakat ni yang mampu ni memang tak larat. Apa-apa pun, apa kebaikan yang kita dah ceritakan dalam ceramah dan kuliah malam ni dijadikan sebagai panduan untuk anda semua. Bukanlah saya berada di depan tuan-tuan ni, saya lebih bagus, saya lebih bijak, saya lebih tahu dak. Ini sekadar perkongsian, pemudahcaraan anda untuk memahamkan peristiwa dan event sebenar yang berlaku. Apapun, jangan sekali-kali toleransi syirik ini membunuh, merosakkan dan membakar sifat al-barra' anda tadi. Jelas anda faham apa al-barra'? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.